Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan kepada semua anda yang berada di luar sana. Petang ni kita sekali lagi bersama saya, Kak Farah dan juga Abang Azam. ya, yang bertugas di Cafe 18. Okey, dan hari ni kita akan membincangkan satu topik teen chat yang bertajuk tajuk apa, Azam? Jangkitan seksual STD. Ya, penyakit jangkitan seksual. Okey. Okey, penyakit jangkitan seksual ni bukan semua orang tahu tau kewujudan dia. Terutama sekali remaja lah. Okey. Kalau orang yang dah berkahwin ni mungkin ada yang pernah mengalami. Dan daripada pembacaan ke kan, Bazam? Ya, ya. Okey, daripada pembacaan jadi pengetahuan tu lebihlah untuk orang yang berumur sikit. Tapi bagi golongan remaja ni Bang Zam, kita boleh kata mereka bukannya tahu sangat kata wujudnya penyakit jangkitan kelamin ni, betul tak? Ya, betul. Okey. Jadi kita hari ni nak membincangkan tajuk ni sebabnya kita tak mahu remaja-remaja kita yang di luar sana yang terlibat dengan hubungan seks sebelum kahwin ni terjebak dengan penyakit yang ada ni lah, penyakit jangkitan seksual. Jadi Abang Azam, untuk kupasan kita pada petang ni Abang Azam, Ya. kalau boleh Abang Azam ceritakanlah apakah penyakit jangkitan seksual tu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi pada petang ni kita akan berkongsi sikit mengenai STD, iaitu sexually transmitted disease, iaitu penyakit jangkitan seksual. Yang mana penyakit ini ia akan berjangkit kepada remaja ataupun orang yang melakukan seks yang berbilangan pasangan ataupun seks bebas. Seks tanpa hak yang menyebabkan berlakunya penyakit STD ini. Jadi tak sahaja ia berjangkit melalui pelaku seksual, tapi ia boleh juga berjangkit melalui suntikan ataupun jarum suntikan darah. Ya, itulah pengenalannya untuk sedikit pengetahuan untuk adik-adik remaja. Okey, maksud kata penyakit jangkitan seksual ni Abang Azam dia boleh berjangkit kat kita melalui hubungan seks secara berbilang-bilang pasangan. Ya. Juga boleh dapat jangkitan melalui suntikan jarum. Ya. Betul? Ya. Maksudnya suntikan jarum ni kalau macam penagih dadah yang dijangkiti, bila orang lain menggunakan jarum yang sedia ada tu, dapat kepada orang yang lain pula kan, betul? Ya, dia salah satunya dia cara jangkitan dia skin to skin lah. Dia mudah untuk berjangkit. Okey. Termasuklah juga HIV dan juga AIDS noh. Ya, last sekali HIV AIDS lah. Betul, okey. Okey. Macam mana kita nak tahu kita ni mengidap STD ni, Mazam? Dia untuk remaja untuk mengetahui remaja lah. Sekiranya kita melakukan hubungan seks yang tak sihat lah, hubungan seks yang berhubungan pasangan, hubungan seks yang bebas, jadi akan boleh dapat melalui inilah no, Abang. Ya, akan mendedahkan kita kepada kuman-kuman tersebut lah. Melalui vagina dia, dubur dan juga seks oral lah kan? Ya, melalui betul lah, ciuman. Ya, ciuman. Menyentuh kawasan yang dijangkiti ataupun berkongsi jarum. Berkongsi jarum ia bagi mereka yang lagi dedah lah. Okey, bagaimana kita nak bagi tahu kat remaja-remaja dia supaya dia melindungi diri dia daripada dapat jangkitan ni, Mazam?
Sebagai seorang remaja, kita kena tahu tindakan dan perbuatan kita tu salah ataupun betul. Sebab apa? Dengan penyakit STD ni menunjukkan ada sesuatu yang tidak betul semasa kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang remaja. Jadi cara yang paling baik adalah kita mencegah daripada melakukan hubungan seks bebas lah, ataupun seks bersama dengan pasangan. Yang kita Ingat, kenali sebagai abstinent kan? Ya, abstinent. Itu katakan tidak kepada seks bebas. Okey. Jadi kita kena ingat, kita kena beringat bahawasanya kita sebagai seorang remaja yang sihat, kita perlu melihat perkara-perkara yang positif lah, supaya penyakit yang dibincangkan ini tidak kita dapati. Dia senang je Abang Zam, no? Kalau kata kita tak mau dapat penyakit ni, kita jangan buat kan? Ya, kita jangan buat. Kita jangan buat hubungan seks sebelum kahwin. Sebab kalau ikutnya di Malaysia ni, kalau kita nak berkahwin, kita kena buat ujian HIV dulu, betul Abang Zam? Betul. Bila buat ujian HIV tu baru kita tahu kan pasangan kita ni apa, ada penyakit kelamin ke, ada penyakit-penyakit lain selain daripada penyakit-penyakit kelamin kan? Ya. Daripada situlah baru kita buat keputusan untuk kita berkahwin dan melakukan hubungan seks, betul Abang Zam? Betul. Tapi kalau untuk remaja, dia tak mungkin lah nak ajak pasangan dia untuk buat dulu HIV test tu sebelum mereka bersama, betul? Kalau yang jenis remaja yang orang kata apa, suka melakukan seks sebelum kahwin ni, dia takkan ajak pasangan dia untuk Tak dan. Orang kata tak dan. Tak dan nak buat. Jadi dia tak tahu. Kalau kita tengok di luaran dia, okey, sihat macam Abang Zam ni kan, segok, bergaya, tapi rupanya orang kata apa, buruk di dalam. Ya. Abang Zam, Macam buah pelam. Tengok luar hijau elok, dalam buruk. betul. Kita tak maulah benda tu jadi penyakit yang orang kata apa, akan menjejaskan reputasi remaja tu untuk membina kerjaya dia ke masa depan dia kan Abang Zam? Betul. Okay. Sebab itulah kita petang ni kita kata untuk memperingati lah, untuk mengingati antara satu sama lain Abang Zam. Kita sendiri dan juga remaja-remaja yang ada di luar tu, betul Abang Zam? Okey. Antara gejala-gejala yang akan jadi pada orang yang ada orang yang dapat penyakit STD ni apa dia Abang Zam? Kut-kutlah Abang Zam. Untuk pengetahuan kita lah kan, sebab kita pun hanya kita dapat maklumat daripada info-info kesihatan lah yang kita kongsi bersama remaja pada hari ini. Dan satu lagi Abang Zam, lupa. Kita juga terlibat sebagai FACI dalam program modul Cakna Diri dan juga modul Voice yang LPPKN buat, betul Abang Zam? Betul. Jadi dalam kita ni adalah sebagai FACI lah. Jadi kita pun memang membincangkan tajuk-tajuk yang ni bersama dengan remaja-remaja semasa kita buat ceramah-ceramah di sekolah. Jadi di sini kita menunjukkan gejala-gejala yang mana terdapat pada mereka yang menghadapi penyakit jangkitan seksual lah. Yang pertamanya kita melihat pada jangkitan pada saluran kencing lah. Suka untuk kencing. Kadang-kadang kita merasa macam pedih ataupun merasa macam keluar api tu boleh kencing. Ada juga Abang Zam Ya. yang kata tak boleh pakai seluar dalam sebab sakit. Ya, sakit, dia menanah, dia apa. Lepas tu jadi di bahagian, bukan saja di bahagian kelamin, jangkitan kuman ini akan merosakkan kelamin, tapi di belah mulut bagi kita yang melakukan oral sex, dia akan berfungsi di belah mulut kita. Dan selain itu kita juga dapat melihat pada kawasan kemaluan kita tu, dia akan ada gatal-gatal, sakit di bawah perut kita tu, abdomen kita tu, dan bekak pada bahagian paha. Kulit kita akan jadi berkutil ataupun berketuat. Jadi kulit tak cantik lah, dia tak licin. Ada setengah yang kita tengok gambar Abang Zam yang jenis jadi macam cauliflower tu Abang Zam. Ya. Dia sangat menyakitkan lah. No? Ya. Hari ni kami tak bawa gambar-gambar yang untuk kami tunjuk pada remaja-remaja di luar sana, tapi remaja di luar sana boleh Google sendiri Abang Zam, no? Ya. Tengok dalam web portal My Health yang Kementerian Kesihatan punya. Boleh tengok dekat situ. Dia adalah gambar-gambar yang dia tunjuk macam mana, okey, kalau dapat sifilis macam mana gambar dia, kalau dapat gonoria macam mana, kalau dapat chlamydia macam mana dia ada
dia akan bagi tahu lebih terperinci di situ, sebab yang bagi tahu dekat situ adalah doktor. Kami ni cuma fesi saja. Kita hanya berkongsi. Kita hanya berkongsi pada hari ini, no? Okey. Okey Abang Zam. Selanjutnya Abang Zam, kita bincangkan apakah jenis STD yang selalu berlaku pada remaja yang selalu buat hubungan seks sebelum kahwin ni lah. Okey, untuk pengetahuan remaja, seks sebelum kahwin ni adalah satu yang tidak sepatutnya lah. Sebab sebab ni akan menjelaskan kualiti kehidupan kita. Itulah no, dalam Al-Quran pun dah sebut no Abang Zam, no. Allah pun dah kata jangan buat hubungan seks sebelum kahwin kan. Jangan kita berzina. Jangan menghampiri zina, betul Abang Zam. Jadi bila kita melakukan hubungan seks sebelum kahwin, maka kita akan jadi ketagih. Jadi kita tak boleh nak kawal pelaku seks kita. Maka Allah bagi kita satu penyakit, iaitu HIV/AIDS. Kita boleh menghidapi penyakit HIV/AIDS yang melemahkan sistem badan kita, yang boleh membawa kepada maut. Itu penyakit chlamydia, gonorrhea, herpes, syphilis yang merosakkan alat-alat kelamin kita. Jika kita menghidapi penyakit begini, maka masa depan kita belum tentu. Sebab dia telah merosakkan sistem-sistem peranakan kita, sistem reproduktif kita. Ya, dia boleh membuat kemandulan untuk melahirkan zuriat-zuriat kita yang pada akan datang masa depan. Selain itu, penyakit akan berlaku penyakit macam ada kutu, hepatitis. Kutu kelamin ni kita pasal apa jadi, sebabnya kita kena jaga kebersihan di kawasan kemaluan kita lah dengan elok. Tebal lah hutan-hutan tu. Biar hutan tu tebal sangat. Sekejap dia buat dendam pula Abang Zam. Kan sampai boleh buat dendam tu jadi masalah lah tu. Jadi kita kena pastikan kawasan alat sulit kita, sama ada lelaki atau perempuan, dalam keadaan yang bersih dan terjaga rapi. Selain itu, dia akan menyakit pada organ-organ yang ada di tubuh badan kita, dan menyebabkan penyakit hepatitis dan HPV lah, human papilloma virus, yang boleh mengancam nyawa kita sebagai seorang pelajar. Boleh ke penyakit ni sembuh Abang Zam? Kalau ikutlah cara pembacaan kita, cara yang kita tahulah, yang kita duk belajar Abang Zam. Mengikut info kesihatan yang kita dapat kita kongsikan ni, penyakit ni boleh untuk disembuhkan, tetapi kita kena jumpa doktor lah. Kita kena berusaha untuk mengubatinya di hospital ataupun di klinik terdekat lah. Tapi kalau tak salah perawatan ni pun mahal no, Abang Zam. Untuk nak sembuh tu dia ambil masa yang agak lama lah juga. Ya, atas dosa yang kita buat tu, maka mahal lah perawatan tu. Jadi pencegahan adalah lebih mudah. Tak payah say no to zina, say no to seks bebas. Maka penyakit ini tidak akan berjangkit dengan kita lah. Betul Zam. Kadang-kadang kuman-kuman ini akan berada dalam tubuh badan kita untuk buat selama-lamanya. Sebab itu yang berlakulah penyakit AIDS. Dia sebelum jadi AIDS tu dia akan jadi HIV dulu. HIV dulu. Abang Zam, no? Kuman HIV tu. Ya, dia lepas akan baru AIDS. melemahkan sistem daya badan kita. Lepas tu baru dia naik ke jadi AIDS tu kan. Bila jadi AIDS tu dia tak boleh buat apa dah Abang Zam, no? Tunggu hari je lah kan. Sebab sampai sekarang ni kita tak di dalam dunia ni memang kita tak jumpa lagi dia punya penawar untuk AIDS ni. Betul Abang Zam? Betul. Jadi kita perlu membuat pemeriksaan doktor secara berkala lah, supaya kesihatan kita dapat ditingkatkan kerana kita menghadapi penyakit STD ni. Okey Abang Zam, kalau kita tengok komplikasi daripada STD ni yang kita boleh bagi tahu sikit lah pada remaja-remaja kita di luar sana, komplikasi bila mana kita dapat jajat STD ni, apa dia yang akan jadi pada kita? Komplikasinya adalah seperti macam ni. Sekiranya kita mengalami gejala STD secara teruk, kemungkinan kita akan berlakunya radang, penyakit radang pelvik atau dan kemandulan, yang mana
akan menghalang kita daripada untuk dapat zuriat lah. Betul. Kemudian berlakunya kandungan luar rahim bagi Wanita lah. wanita yang mengandung lah. Kemudian kanser cervix. Kanser cervix ni Kanser cervix ni yang akan dapat pada wanita lah ataupun seorang perempuan. Okey, bercakap pasal cervix ni, saya selama saya bekerja di LPPKN ni, saya diberi satu peluang oleh ketua jururawat masa saya bertugas di Sungai Petani dulu, nak tengok, tapi dengan izin lah, dengan izin tuan badan tu kan. Masa mereka tengah nak pasang IUCD tu, saya masuk kat dalam bilik rawatan tu, saya tengok okey, bila buka saja menggunakan apa gunting tu kan, kita panggil apa tak tu, lupa dah saya pun, spatula. Okey, bila guna spatula tu, bila buka, rupanya dalam cervix, dalam faras wanita tu Zam, dia punya lembut dia tu macam dalam mulut kita ni Zam. ya. Kelembutan dia tu macam tu. Bila luka, dia akan sakit lah. Sensitif, tempat yang sangat sensitif. Dan kalau di situlah akan terjadinya kanser pangkal rahim. Dia akan jadi merah-merah. Ya betul, ada nanah dan sebagainya. Jadi dekat kawasan tu kita kena jagalah Zam. Okey. Bazam tak jaga lah, Bazam tak nak rahim. Adik-adik perempuan nak jaga. Betul Zam. Tapi orang lelaki pun tak terkecuali daripada kena penyakit ni Zam. Sebab ada juga yang kata, orang lelaki kata bila nak kencing tu sakit macam gunung berapi, nak keluar lava lah, macam tu kan kita dengar Zam. Dia penyakit tu kesannya apa, dia bersama, lebih kurang sama, cuma berbeza alat kelamin kita lah yang akan berkesan. Betul Zam. Kesan lain sama saja, macam kencing, apa sakit bahagian tubuh badan lain sama. Lepas tu kita pula macam kalau orang yang mengandung ni, dia boleh memindahkan dia punya jangkitan tu kepada bayi semasa proses kehamilan, kelahiran dan penyusuan lah. Sebab itulah kita kena jaga tu, supaya kita tak menjangkitkan benda tu pada orang lain. Okey, satu lagi kematian lah Zam. Jelas sekali kematian. Kematian AIDS lah yang paling kita takut sekali, adalah penyakit AIDS ni lah. Duk sihat-sihat macam kami berdua ni, tiba-tiba sekali kurui sampai tak boleh nak buat apa. Tu tak maulah. Kurui pun bukannya kurui yang ni, kurui yang sihat, tapi kurui yang ada macam-macam ni. Ada di kulit dia ada macam-macam tumpuk-tumpuk lah. Tak boleh nak protect daripada sakit-sakit biasa semua tu Zam lah. Jadi kami di sini nak pesanlah kepada anda semua di luar sana, khususnya pada remaja Zam lah, supaya jaga diri, jangan senang-senang bagi orang lain pegang badan kita Zam. Betul. Badan kita adalah hak kita Zam lah. Hari tu kita cakap benda yang sama juga Zam lah. Betul. Tapi tak apa, kita mengingat sepanjang masa tak apa. Betul. Walaupun benda yang sama, tapi kita sering mengingati adik-adik remaja ni sebab kita sayang kat dia. Betul, kita pun ada anak-anak remaja yang kita perlu jaga Zam no. Adik-adik remaja di luar tu pun sama macam anak-anak kita lah juga kan Zam. Jadi kita mengingati. Okey, ada apa-apa lagi yang Mazan nak tambah Zam untuk petang ni Zam? Ingat begitulah kot sikit sebanyak yang kita dapat berkongsi mengenai STD pada hari ini. Jadi Mazan berharap kita hindarilah daripada buatan-buatan negatif yang ada di luar sana tu, tak payah ikut lah. Jagalah diri kita, stay at home, jaga diri kita sendiri. Tak ada siapa nak kena jaga diri kita. Kita sendiri yang jaga. Sakit ke apa ke, kita sendirilah yang akan menanggungnya. Betul Zam no. Lagi satu yang kalau kata jadi pada anak remaja ni, mak ngayah lah yang akan susah kali Zam. Mak lah yang susah kali daripada kita beranak sampai kita nak mati pun mak ayah yang susah. Ya betul. Okey. Dengan akhirnya ucapan daripada Zam tadi tu, kami harap para pendengar, para penonton yang ada di luar sana dapatlah sedikit pengetahuan berkenaan dengan STD yang kita bincang pada hari ini. Dan moga-moga berguna dan bermanfaat pada remaja di luar sana. Kami berdua berharap agar kita semua ni, selain pada kita kalut dengan coronavirus yang ada sekarang ni Zam, kita kena jaga juga diri kita daripada perkara-perkara yang tak sepatutnya kita lakukan sebelum sampai masanya. Okey Zam, okey para penonton semua,
Kami sampai di sini dulu untuk petang ni. Ya. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang dengan penceramah-penceramah ataupun PPM yang lain bagi membincangkan topik-topik yang lebih hangat daripada yang ada. Noh, Mazal noh? Ya. Okey. Dengan itu kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.